Apakah maksud perkataan ini? Esok jangan layu-layu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurzain binti Badri dari SMK Datuk Haji Hassan Noh, Penaga Pulau Pinang. Apa khabar semua? Cikgu doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Video kali ini, Cikgu ingin berkongsi tentang format baru pentaksiran Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021. Fokus Cikgu ialah untuk kertas 2, bahagian A, iaitu soalan 4, Bahasa Melayu Standard. Tajuk hari ini berkait dengan kandungan pelajaran 41 dalam aspek seni bahasa, iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastera. Okey, ini ialah format baharu untuk kertas 2. Jika dilihat di sini, soalan 4 berada dalam bahagian A bersama-sama dengan soalan morfologi, sintaksis, penyuntingan dan juga peribahasa. Okay, beberapa panduan kepada pelajar-pelajar untuk menukar bahasa klasik kepada bahasa Melayu moden ataupun bahasa Melayu. Maksudnya pelajar-pelajar tak perlu menukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Okey, pelajar perlu mengekalkan bentuk. Jika diberi dialog, pelajar mestilah menulisnya semula dalam bentuk dialog. Okey, tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, untuk soalan, pelajar-pelajar tak perlu risau kerana soalan akan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4, iaitu dari antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Cerita yang akan diambil ialah Kepimpinan Melalui Teladan. Okay, manakala dalam antologi Sejadah Rindu, cerita prosa tradisional ialah Burung Terbang Dipipiskan Lada. Okay, sebelum pelajar menukar ayat-ayat bahasa klasik kepada bahasa moden, seharusnya pelajar mengetahui maksud beberapa perkataan dan juga rangkai kata. Okey, contohnya penjurit. Okey, maksud penjurit ialah pejuang, askar upahan ataupun penjarah. Seterusnya, rangkai kata tanpa kedip tembung laku. Okey, maksudnya tidak mengendahkan orang, bahasa dan laku kurang ajar. Seterusnya, kepetangan, iaitu pandai membuat helah ataupun tipu muslihat, cerdik atau licik. Manira maksudnya ialah saya. Okey, pakanira maksudnya tuan ataupun engkau. Seterusnya, perkataan endah bermaksud ada atau mempunyai minat terhadap sesuatu. Okey, pelajar juga akan bertemu dengan perkataan bahana. Bahana bermaksud bunyi bising yang tidak keruan ataupun riuh rendah. Okey, bermaksud teririk bermaksud terpijak. Okey, seterusnya perkataan lain yang mungkin ditanya ialah radak meradak. Okey, bermaksud tusuk menusuk ataupun tombak menombak. Seterusnya perkataan karar yang cikgu tanyakan di awal video tadi, iaitu bermaksud tenang atau tenteram. Okey, gemeretak bermaksud bunyi seperti bunyi hujan yang menimpa atap. Seterusnya, memalu mong-mongan. Okey, maksudnya memukul canang atau gong kecil. Okey, calon ataupun pelajar-pelajar digalakkan untuk melihat video yang dihasilkan oleh Mr. Nus. Di sini cikgu sudah berikan rujukan untuk channel Mr. Nus. Dalam channel ini Mr. Nus ada
memberikan maksud-maksud rangkai kata. Itu, marilah sama-sama kita saksikan. Mari kita tengok maksud rangkai kata yang pertama, iaitu dijadikan penggawa agung. Okey, maksudnya kita boleh tulis sebagai dilantik sebagai ketua kampung ataupun dilantik sebagai ketua penghulu. Penggawa agung adalah satu jawatan yang ditawarkan kepada Kertalasari sekiranya beliau berjaya membunuh Laksmana Melaka ataupun dapat menewaskan negeri Melaka itu sendiri. Ini ada satu jawatan lah. Yang kedua, rebah terjerumus lalu mati. Maksud dia jatuh, tersungkur, kemudian meninggal dunia. Yang ketiga, penjurit besar lagi ke petangan. Okey, maksud dia adalah kita boleh tukar kepada prajurit ataupun askar upahan yang handal dan cerdik. Kepetangan tu lah maksud dia cerdik. Jadi besar tu kita boleh tukar kepada handal. Okey, yang keempat, cuba bermain dengan penjurit itu. Okey, maksud dia adalah menguji kepandaian penjurit tersebut. Okey, yang kelima, duka citalah sekalian empunya harta. Maksud dia semua pemilik harta akan berasa sedih. Untuk melihat video penuh, pelajar digalakkan ke channel Mr. Nus. Ini ialah contoh soalan yang mungkin ditanya dalam soalan 4 Bahasa Melayu Standard. Pelajar boleh membahagikan soalan tersebut kepada 3 bahagian. Yang pertama, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Cadangan jawapan ialah baginda berasa hairan lalu bertitah kepada Temenggung. Wahai Temenggung, mengapakah tidak mengarahkan pengawal untuk berkawal pada malam tadi? Okey, untuk bahagian ini, markahnya ialah 2 markah. Bahagian kedua, maka sembah Temenggung, daulat Tuanku Shah Alam. Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Okey, cadangan jawapannya ialah sembah Temenggung, daulat Tuanku Shah Alam. Patik menyuruh pengawal berkawal pada malam tadi, tetapi seorang pun tidak bertemu dengan perompak itu. Patik memang hairan dengan perompak itu. Seperti yang pelajar dapat lihat, bentuk dialog kita masih kekalkan, manakala bahasa klasik ataupun bahasa istana seperti daulat Tuanku Shah Alam dan juga patik kita kekalkan. Jadi untuk bahagian ini agak panjang sedikit. Peruntukan markahnya mungkin dalam 3 markah. Seterusnya bahagian yang ketiga ialah maka titah baginda. Apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Cadangan jawapannya ialah baginda bertitah. Bagaimanakah cara perompak itu dapat mencurinya? Okey, untuk bahagian ini agak pendek berbanding yang bahagian pertama dan kedua. Jadi peruntukan markahnya mungkin 1 markah. Baik, pelajar dapat melihat contoh ini. Contohnya istilah baginda kita masih kekalkan. Tak perlu ubah. Cuma daripada bahasa klasik kita ubah kepada bahasa moden ataupun bahasa Melayu Standard. Okay. Selepas ni cikgu akan memberi latihan. Pelajar cuba buat, kemudian cikgu akan berikan jawapan yang sepatutnya. Okay, semoga dapat membantu para pelajar di luar sana.